Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Firdaus bin Nama Nuri. Nombor metrik D193-11884. Saya akan membentangkan sebuah bab daripada buku yang berjudul Salah Faham Terhadap Islam, hasil karang Muhammad Qutb. Bab yang saya akan membentangkannya ialah bab yang bertajuk Adakah agama sudah lapuk? Adakah agama masih ada peranannya sekarang? Persoalannya pada abad 18 hingga 19 Masihi, ketika bermulanya Taman Sains Moden, ilmuwan barat membahagikan era manusia kepada 3 kepara, iaitu tahyul, agama dan sains. Sehingga menyebabkan banyak ilmuwan Islam yang terpengaruh dengan barat. Sehingga timbulnya penyakit taklid, iaitu buta rasa yang hanya mahukan kemajuan, sehingga mereka sanggup mengikuti seluruh cara barat kerana barat semakin maju ke hadapan sehingga sekarang. Sehingga mereka rupa banyak intelek barat sendiri yang makin dekat dengan Tuhan melalui sains. Hakikatnya sains ni tidak tetap, sehingga menyebabkan jadi elemen barat itu sendiri gelisah. Gejala di barat sendiri berlaku kerana mereka tidak ada sesuatu yang boleh dipegang seperti agama. Apa yang boleh dikatakan ialah sains, semua perkara sentiasa berubah melalui sains. Tak ada apa yang tetap. Jika agama tidak ada faedahnya lain selain mententeramkan manusia, maka perkara itu sendiri sudah cukup untuk dijadikan pegangan. Manusia tanpa Tuhan akan timbulnya rasa pendek dan mengejar nikmat dunia segelojoh-lojohnya. Kerana peluang hidup dan peluang hanya sekali. Akan berlakunya pertempuran sengit, berlaku kerana tiada keamanan dan ketenteraman. Jika ini peranan agama itu sendiri, sudah cukup ianya untuk manusia. Pejuang prinsip sebenar. Tanpa akidah, prinsip ini tidak akan mampu bertahan. Sudah cukup ini sahaja menjadi keperluan manusia kepada agama. Ada syubhat, iaitu Islam datang untuk menyelesaikan beberapa masalah manusia itu sendiri, iaitu peperangan, perpecahan manusia, sembahan berala, arak, judi dan zina sendiri dan lain-lain. Kebanyakan telah hilang dan bukan masalah lagi atau menjadi masalah masyarakat itu sendiri. Kerana sekarang masyarakat itu sendiri mengatakan Islam tidak perlu lagi sekarang. Mereka tidak faham bahawa sebenarnya Islam datang untuk membebaskan manusia itu dari cengkaman paksaan, ancaman, kuasa perhambaan, nafsu, tahyul dan memperbebaskan mereka sendiri daripada perkara-perkara nafsu dan memperhambakan mereka kepada jalan Allah. Kesemua masalah itu tidak lapuk dan terus berlaku. Oleh itu, Islam masih relevan dan terus relevan kerana manusia terus diikat oleh ikatan perhambaan tersebut. Sains sekarang telah menjadi satu Tuhan tahyul dan manusia bertarung dengan Tuhan asal, iaitu Allah. Setiap kali ilmuwan menjumpai penemuan baru, manusia merasai telah mengalahkan kuasa Tuhan. Pada zaman sekarang juga penzalim terlalu ramai dan manusia yang teranai sendiri terlalu ramai. Sekarang kebanyakan negara Islam juga sendiri menzalimi rakyatnya sendiri kerana pemimpin tidak mengamalkan prinsip pemerintahan Islam itu sendiri. Kita perlu kepada Islam itu sendiri untuk membebaskan diri dari pemerintahan yang tidak mengikuti Islam dan juga dari penjajahan Barat dan Timur. Kita perlu kepada Islam untuk memberikan keamanan kepada seluruh manusia yang diancam peperangan dan perebutan kuasa seperti di Iraq dan Afghanistan. Manusia perlu kepada Islam untuk meneruskan tamadun mereka yang hancur jika tidak dikawal nafsu dan kemanusiaan mereka. Umat yang lalu juga semuanya hancur bila tenggelam dikawal nafsu, seperti Rom, Greek, Farsi, Kerajaan Abbasiyah sendiri, Perancis dan lain-lain. Amerika sekarang sedang menunggu giliran sahaja kerana
hanya mampu membekalkan sains, tetapi tiada nilai kemanusiaan. Apakah Islam mampu mengubah dunia yang hebat sekarang? Jawapannya ya, mampu. Kerana tamadun Greek, Rom, Farsi dan India dulu pun sebenarnya sama dengan tamadun sekarang. Yang berbezanya hanya alat kenikmatan sahaja. Islam adalah cara hidup yang seimbang, iaitu antara teori dan praktis, individu dan masyarakat, rohani dan jasmani dan lain-lain. Sistem Islam lengkap dan sendiri walaupun kadang-kadang sejajar dengan sistem lain, tapi Tuhannya kebetulan. Tapi itulah kebetulannya. Semua kebaikan yang diperjuangkan oleh komunis dan kapitalis sebenarnya telah disebutkan oleh Islam. Dunia memerlukan kepada Islam untuk membebaskan manusia dari kongkongan kezaliman komunis dan kapitalis. Dunia yang terancam oleh peperangan masih memerlukan sistem Islam kerana Islam sajalah satu-satunya jalan yang praktis menuju perdamaian dalam jangka masa waktu yang panjang sendiri. Ya, Islam masih belum lapuk dan peranan Islam untuk membentuk masa depan manusia tidak kurang hebat dan peranannya di zaman masa lampau yang telah memerangi alam ketika negara-negara Eropah sendiri masih berada di zaman gelap gelita yang pekat. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit beberapa ulasan daripada bab yang saya baca ini, iaitu adakah agama sudah lapuk? Penyampaian atau cara kaedah yang digunakan oleh pengarang ialah santai dan bahasanya juga mudah untuk difahami. Apa yang cuba disampaikan oleh pengarang itu sendiri dapat dipaparkan melalui hasil karangnya sendiri, sehingga dapat membuatkan pembaca dapat menjiwai apa yang cuba disampaikannya. Pengarang berjaya menyampaikan mesej mengenai agama tidak akan pernah pudar daripada manusia itu sendiri walaupun perubahan zaman itu sendiri berlaku. Seterusnya, pengarang dapat mencetuskan satu perasaan yang sangat peribadi kepada pembaca itu sendiri untuk menggambarkan bahawa sesungguhnya tanpa agama itu manusia itu sendiri akan berada dalam satu situasi yang kita boleh katakan sebagai yang sangat gelap. Seterusnya ialah buku ini ditulis berdasarkan ilmu dan penyelidikan penulis itu sendiri. Di samping itu, penulis menceritakan tentang apa yang akan berlaku dan apa yang patut kita buat untuk mengelakkan situasi yang telah disampaikan daripada apa yang dikarangnya itu daripada berlaku. Buku ini sendiri memberikan panduan untuk pembaca mendefinisikan maksud perkataan agama. Seterusnya, buku ini sesuai untuk peringkat remaja dan dewasa sebagai satu contoh yang dapat diambil sebagai iktibar dan sebagai untuk dikatakan sebagai ilmu yang dapat kita perolehi. Seterusnya ialah gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Apa yang saya nampak ialah gaya bahasa yang digunakan ialah hyperbola, iaitu unsur yang digunakan untuk membesarkan atau melebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaan dan keadaannya yang sebenar. Tujuan penggunaan ini adalah untuk memperlihatkan kehandalan, kehebatan atau keagungan sesuatu peristiwa atau suasana. Contoh yang dapat diambil daripada hasil karang itu sendiri ialah
hal ini manusia amat memerlukan kepada Islam untuk menyelamatkan mereka dan dari golongan penzalim, sebagaimana Islam pernah menyelamatkan mereka dan golongan itu sebelum 1300 tahun yang lampau. Itu merupakan salah satu contoh hyperbola yang dapat diambil. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfa Ashraf Rosli, nombor HD 1931236. Sekarang saya akan menceritakan ulasan bab saya, iaitu bertajuk Islam dan sistem feudal. Pada page yang pertama, penulis menyatakan bahawa dia terdengar seorang siswa telah membuat tesis yang bertajuk Islam adalah sistem feudal, dan dia telah mendapat ijazah MA di universiti tersebut. Penulis agak terkejut kerana mahaguru mana yang memberikan ijazah kepada beliau. Tetapi selepas membuat penyelidikan, penulis tidak terkejut kerana mahaguru yang mengajarnya adalah golongan daripada Dunlop. Dunlop adalah seorang pegawai Inggeris yang ditugaskan untuk merancang dan melaksanakan pendidikan, dasar pendidikan di Mesir. Sekarang kita akan melihat apakah hakikat feudalisme dan ciri-cirinya. Penulis menyatakan bahawa dia merujuk pada buku yang ditulis oleh Dr. Rashid Al-Barawi dalam bukunya yang bertajuk Sistem Sosial Sinia. Sistem feudalisme adalah satu cara penghasilan melalui perhambaan tanah serfdom. Menurut definisi, feudalisme adalah satu sistem di mana kaum pekerja yang menjadi pengeluar secara langsung harus membayar kepada tuan-tuan tanah ataupun wakil sebahagian dan faedah ekonomi yang tentu, sama ada berupa perkhidmatan atau berupa bayaran dalam bentuk wang tunai atau barang-barang. Untuk lebih jelas bahawa sistem feudalisme ni ada dua golongan, iaitu golongan pemilik tanah dan golongan pekerja atau penyewa. Contohnya seperti peladang, buruh-buruh dan kaum abdi. Sistem ni membuatkan penyewa tidak boleh membuat hasil tanaman itu sesuka hati, dan dia perlu memberikan hasil kepada tuan tanah tersebut, dan perlu memberikan hadiah pada hari perayaan istimewa. Di samping itu, tuan tanah memegang kuasa pemerintahan dan keadilan terhadap penduduk yang tinggal dalam kawasan tanahnya. Dengan erti lain, dia berhak mengukur bentuk kehidupan sosial dan politik di kawasan itu. Seterusnya, sambungan daripada page yang pertama. Peladang-peladang ini dia seperti orang yang tidak merdeka kerana tuan tanah mempunyai hak mutlak untuk menyentuhkan tanaman apa yang perlu dibuat, kerja apa yang perlu dilakukan. Lepas itu peladang-peladang itu harus membayar cukai yang tidak masuk akal kepada tuan tanah, kerana tanah itu tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dalam pada itu, jika tanah itu dipindah kepada orang lain, maka pekerja-pekerja peladang itu pun turut memindah randah mengikut tuan baharu. Seterusnya, pada abad ke-13 telah jadi satu gerakan yang haram
yang dilakukan oleh kaum peladang, iaitu satu gerakan yang dinamakan sebagai pelarian kaum peladang. Ini membuatkan tuan-tuan tanah menjadi tidak tentu hala dan ingin mengejar pekerja-pekerjanya, kerana mereka memerlukan pekerja untuk mengerjakan usaha pertanian ini. Jadi perjanjian di antara tuan-tuan tanah dan pekerja itu gagal diusahakan oleh tuan tanah. Untuk mengatasi masalah ini, timbullah fikiran mereka untuk menghapuskan kerja-kerja paksa dengan meletakkan upahan tunai kepada kaum peladang. Ini menyebabkan pekerja-pekerja dapat menyimpan wang hingga dapat membeli barang-barang peribadi dan untuk simpanan mereka. Dan perkara ini menjadi tradisi menjelang abad yang ke-14. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri asasi untuk sistem feudalisme. Okey, yang pertama, adanya kerakyatan atau perhambaan tanah serfdom yang tetap. Yang kedua, adanya kewajipan tertentu yang harus dilakukan oleh kaum peladang kepada tuan-tuan tanah tersebut. Okey, di sini ada 4 pecahan. Yang pertama adalah perkhidmatan paksa yang percuma sehari seminggu di tanah-tanah tuan tanah. Yang kedua, perkhidmatan paksa percuma di musim-musim menuai. Yang ketiga, persembahan hadiah-hadiah hari-hari raya atau hari-hari besar, di mana kaum peladang yang miskin harus memberikan hadiah kepada tuan tanah. Yang keempat, pengisar yang disediakan oleh tuan tanah. Okey, untuk ciri yang ketiga adalah tuan tanah mempunyai hak yang mutlak dalam menentukan kadar kawasan tanah yang diberikan kepada setiap kaum peladang, juga kadar perkhidmatan dan cukai yang dikenakan ke atas mereka. Yang keempat, tuan tanah mempunyai hak menjalankan permintaan dan pengadilan di atas kaum peladang yang mendiami tanahnya mengikut undang-undang dan peraturannya sendiri tanpa tertunduk kepada satu undang-undang umum yang tetap. Yang terakhir sekali, kaum peladang terpaksa membeli kemerdekaan dengan wang ketika sistem feudalisme menghadapi keruntuhan. Jadi kita boleh lihat ciri-ciri feudalisme ini sangat lain dengan sistem Islam, kerana dalam Islam kita tidak menghambakan orang, kerana kita hanya menghambakan kepada Allah sahaja. Dalam segi ekonomi Islam tidak pernah mendirikan struktur ekonomi dengan memperhambakan manusia lain. Malah Islam membangunkan struktur ekonomi di atas dasar kebebasan bekerja dan dasar kerjasama sepenuh dan saling berkhidmat di antara satu sama lain. Di sini ternyata bahawa Islam adalah baik, dan aspek rohaniah atau dari aspek ekonomi menentang sistem feudalisme dalam bentuknya yang terkenal. Sejarah Islam tidak pernah mengakui adanya tanggungan-tanggungan dan komitmen-komitmen yang meningkatkan kaum peladang untuk faedah-faedah tuan tanah. Malah tidak pernah berlaku dalam sistem Islam bahawa seorang itu diwajibkan melaksanakan tugas-tugas atau komitmen yang tertentu terhadap tuan tanah, kerana Islam tidak mengakui sistem perhambaan kepada tuan tanah. Malah Islam mengadakan asas perhubungan yang bebas di antara kaum peladang dengan tuan tanah. Satu-satunya bentuk perhubungan di antara kaum peladang dan tuan tanah yang diakui Islam adalah penyewaan atau berpawah. Mengikut peraturan ini, seorang peladang itu bebas untuk menyewa sebanyak mana tanah yang dimampukannya. Dengan sewaan itu ia mempunyai sepenuh kebebasan untuk mengerjakannya, sedangkan seluruh hasil dan dinikmati olehnya atau si peladang itu berpawah dengan tuan rumahnya tidak perlu diberikan kepada tuan tanah. Dan daripada itu, tuan tanah menanggung semua pembelanjaan
pertaniannya, sedangkan pihaknya menyumbangkan tenaga kerja dan hasilnya dibahagikan kepada sama banyak di antara kedua-duanya pada akhir tahun. Dalam kedua-dua peraturan sewa dan berpawah itu tidak terdapat komitmen atas tugas secara paksa yang harus dilaksanakan oleh peladang untuk faedah tuan tanah. Begitu juga tidak terdapat sebarang peraturan eksploitasi atau sebarang khidmat percuma. Malah kedua-dua peraturan itu merupakan komitmen yang mengakibatkan kedua-dua belah pihak yang diakui sama tarafnya dan segi kebebasan dan hak kewajipan. Kewajipan yang pertama adalah si peladang itu bebas untuk memilih mana-mana tuan tanah yang akan dipawahinya. Kedua, ia bebas mengadakan rundingan dengan tuan tanah dalam membentuk kadar sewa. Andainya sewaan dan pawahan itu tidak mendatangkan keuntungan, ia berhak untuk tidak bekerja di tanah itu. Sedangkan tuan tanah tidak berhak untuk memaksa sesuatu terhadapnya. Apabila ia rela bawah, maka ia dan tuan tanah menikmati hak-hak yang sama dari segi undang-undang. Sangat tadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang berguna. Di antara kesimpulannya adalah yang pertama, faktor hak milik atau ownership itu tidaklah dengan sendirinya mesti melahirkan feudalisme tanpa kemahuan manusia, tetapi ia melahirkan feudalisme ialah cara milik dan bentuk perhubungan yang wujud di antara tuan-tuan tanah dengan yang bukan pemilik tanah. Kerana itu dalam negeri Islam kita melihat adanya hak milik tetapi tidak adanya feudalisme, kerana sistem Islam baik dari segi teori dan praktik dan mengaturkan perhubungan di antara orang ramai dalam bentuk yang tidak mengizinkan sistem feudalis. Yang kedua, berlakunya sistem feudalis di negeri Eropah bukanlah kerana sistem feudalis itu menjadi tapi tidak adanya satu sistem atau satu akidah yang bertugas untuk mengawal keinginan orang ramai untuk mengatur perhubungan yang wajar di antara mereka. Seandainya sistem ada akidah yang sedemikian wujud seperti di negeri Islam, mungkin di Eropah tidak ada sistem feudalisme. Yang terakhir adalah susunan tertib tingkat-tingkat perkembangan ekonomi, iaitu dan tingkat masyarakat komunis yang pertama kepada tingkat perhambaan, tingkat masyarakat feudalis, tingkat masyarakat kapitalis dan akhir sekali kepada tingkat masyarakat komunis yang kedua, seperti yang telah ditindas oleh teori kebendaan dialektik sebagai tingkat-tingkat perkembangan biasa yang berlaku di negeri-negeri Eropah sahaja. Kita pun telah melihat bahawa negeri-negeri Islam tidak pernah melalui tingkat masyarakat feudal dan dalam sejarah pengembangannya dan tidak akan melalui tingkat masyarakat komunis di akhir perkembangan sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arina binti Jamaluddin. Nombor kad matrik saya di 1931204. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang buku Salah Faham Terhadap Islam ditulis oleh Muhammad Qutb. Tajuk saya ialah Islam dan Wanita. Negara-negara timur hari ini sibuk dengan persoalan hak-hak wanita dan persoalan menuntut hak-hak persamaan sepenuh dengan lelaki. Di tengah-tengah kesibukan yang seakan-akan diserang wabak demam itu, juara pejuang hak-hak wanita telah menggunakan nama Islam ketika mengemukakan dakwaan mereka. Setengahnya dengan ekstrim mendakwa bahawa Islam telah menetapkan hak-hak yang sama di antara dua jenis itu di dalam segala perkara, dan setengahnya pula dengan penuh kejahilan menuduh bahawa Islam adalah musuh wanita. Islam menjatuhkan taraf dan kehormatan wanita. Islam menghancurkan perasaan wanita yang ingin berbangga dengan kepribadiannya. Malah Islam meletakkan wanita pada status yang hampir sama dengan binatang.
Islam menganggap wanita sebagai semata-mata alat untuk lelaki memenuhi nafsu berahinya dan sebagai alat untuk melahirkan keturunan, tidak lebih dari itu. Kiranya perempuan ini dijadikan tempat pemuas nafsu, martabat wanita sangat rendah pada zaman dahulu. Pendeknya, taraf wanita tidak lebih dan taraf hamba kepada lelaki, di mana lelaki menguasai dan mengatasi wanita di dalam segala hal. Kedua-dua golongan itu masing-masing tidak memahami hakikat Islam, atau boleh jadi juga mereka memahami hakikat Islam tetapi mereka dengan sengaja mencampur adukkan di antara kebenaran dengan kebatilan dengan maksud menimbulkan keadaan fitnah dan kekecohan di dalam masyarakat, atau dengan maksud untuk memancing di air yang keruh. Sebelum kita teruskan, di zaman lampau wanita di negeri-negeri Eropah dan dunia seluruhnya dipandang selaku makhluk-makhluk yang tidak mempunyai sebarang hak dan nilai. Ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli falsafah di zaman itu sibuk berbincang di antara sesama mereka sama ada wanita itu mempunyai roh atau tidak mempunyai roh. Dan seandainya wanita itu mempunyai roh, maka adalah roh itu merupakan roh kemanusiaan atau roh kebinatangan. Dan seandainya wanita itu dianggap mempunyai roh kemanusiaan, maka adakah kedudukan sosial dan kemanusiaannya itu sama dengan kedudukan seorang hamba kepada lelaki atau sedikit lebih tinggi dari itu? Keadaan ni tidak berubah walaupun di zaman-zaman gemilang mereka yang pendek, di mana perempuan menikmati kedudukan sosial yang tinggi di dalam masyarakat Greek dan Empire Roman. Kerana kedudukan istimewa yang dicapai mereka di masa-masa itu bukanlah satu kedudukan yang dapat dinikmati oleh semua perempuan, malah oleh segelintir perempuan yang ternama sahaja atas sifat peribadi masing-masing. Yang kaya, yang ada yang ternama lah. Lebih tepat, kedudukan sosial tinggi itu hanya dapat dirasai oleh wanita-wanita ibu kota sahaja yang bertugas selaku hiasan majlis-majlis kerajaan dan selaku alat-alat kemewahan di majlis-majlis hartawan dan pembesar-pembesar yang begitu berhasrat untuk berbangga dan berpoya-poya. Di samping itu, kehormatan yang diberikan kepada wanita-wanita di masa itu bukanlah merupakan satu penghormatan yang hakiki sebagai makhluk manusia yang berhak menerima kehormatan tanpa melihat kepada kenikmatan nafsu yang diberikannya kepada lelaki. Kedudukan wanita juga tidak berubah di zaman-zaman perhambaan dan feudal di negeri-negeri Eropah. Wanita-wanita yang hidup dalam kejahilan di waktu itu dimanja-manjakan sebagai alat mewah dan memuaskan nafsu syahwat, dan kemudian mereka dibiarkan hidup seperti haiwan yang makan, minum, mengandung, melahirkan anak dan bekerja siang dan malam. Dan apabila berlakunya revolusi industri di Eropah, satu bencana besar yang belum pernah dialami oleh mereka sepanjang sejarah mereka, dan secara tiba-tiba mereka menimpa bencana tersebut. Orang-orang Eropah di segala zaman itu diperlihatkan sikap yang keras dan bakhil terhadap kaum wanita. Mereka tidak faham dengan sikap-sikap murah hati dan sukarelawan yang tidak mengharapkan sebarang faedah-faedah yang dekat atau jauh. Mereka menanggung sara hidup kaum perempuan semata-mata kerana dipaksakan oleh kedudukan ekonomi yang wujud di zaman feudal dalam masyarakat pertanian, di mana wanita bekerja di rumah di dalam perusahaan kecil seperti yang lumrah dilakukan dalam masyarakat pertanian. Dan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedemikian, bererti kaum wanita membayar sara hidup mereka yang ditanggung oleh kaum lelaki itu. Tetapi dengan meletusnya revolusi industri, maka seluruh kedudukan sosial telah mengalami perubahan yang radikal, sama ada di kawasan luar bandar atau di kawasan bandar. Revolusi itu telah menghancurkan struktur dan pertalian keluarga.
di mana kaum wanita dan kanak-kanak ditolak bekerja di dalam kilang-kilang. Di samping itu, revolusi industri juga telah mendorong pekerja-pekerja dan kawasan luar bandar yang hidup dengan tradisi gotong royong itu berhijrah ke bandar di mana orang tidak kenal mengenal dan bantu-membantu satu sama lain. Di mana setiap orang bebas dengan kerja dan pendapatan masing-masing. Di mana orang-orang dapat memuaskan keinginan nafsunya dengan mudah melalui saluran zina. So kiranya zaman ni zina sangat berleluasa sebab mereka tidak tahu apa-apa. So diorang laki perempuan cuma untuk puaskan nafsu, martabat wanita jatuh, macam tu. Lepas tu hal ini dengan sendirinya mengurangkan keinginan mereka untuk mendirikan rumah tangga dan menyarakan keluarga, atau sekurang-kurangnya mendorong mereka menundakan masa perkahwinan mereka untuk beberapa waktu yang lama. So dari sinilah pendukung materialisme dan komunisme yang mentafsirkan sejarah dengan berdasarkan faktor ekonomi menandaskan bahawa faktor ekonomi itulah yang menciptakan kedudukan sosial dan menentukan bentuk-bentuk perhubungan di antara manusia. Tetapi sebenarnya tiada siapa yang membantah terhadap pengaruh faktor ekonomi dalam kehidupan manusia. Malah apa yang dibantah dengan keras ialah apabila faktor ekonomi itu dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menguasai hidup manusia, dan apabila dikatakan ekonomi itu mempunyai daya jabriyah terhadap alira fikiran dan perasaan-perasaan manusia. Daya jabriyah ekonomi yang seperti itu hanya dapat dilihat dalam kehidupan umat Eropah, di mana tidak terdapatnya kepercayaan yang luhur yang meninggikan perasaan, membersihkan jiwa dan menetapkan hubungan-hubungan ekonomi atas prinsip kemanusiaan. Membersihkan jiwa dan menetapkan hubungan-hubungan ekonomi atas prinsip kemanusiaan. Seandainya kepercayaan sedemikian muncul di Eropah seperti munculnya di dunia-dunia Islam, tentulah kepercayaan itu dapat melunakkan tekanan ekonomi yang kejam dan menyelamatkan manusia dan belenggu-belenggunya. Seterusnya, meninjau kedudukan kaum wanita di dalam Islam untuk melihat sama ada di sana wujudnya suasana geografi, ekonomi, kepercayaan dan undang-undang yang menyebabkan kaum wanita Islam terpaksa berjuang merebutkan hak mereka seperti yang telah dilakukan oleh saudara-saudara mereka wanita-wanita barat, atau kekecewaan yang ditimbulkan oleh pejuang-pejuang hak wanita di dalam masyarakat Islam. Seterusnya, prinsip asasi Islam. Kaum wanita adalah dipandang sebagai makhluk manusia yang mempunyai roh kemanusiaan yang sama dengan kaum lelaki. Firman Allah, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan satu jiwa, iaitu Adam, dan darinya Allah menciptakan isterinya, iaitu Hawa. Dan kedua-duanya Allah membiakkan kaum lelaki dan kaum perempuan yang ramai." Surah An-Nisa ayat yang pertama. Dan sini ternyatalah bahawa lelaki dan perempuan itu merupakan satu kejadian yang sama asal keturunan dan sama pula destinasinya. Dan persamaan itu melahirkan pula persamaan hak-hak seperti hak-hak nyawa, hak-hak kehormatan dan hak-hak harta benda. So sama rata, tak ada yang patut dihina. Martabat perempuan sebenarnya tinggi di sisi Allah. Lepas tu di negara barat mereka merendahkan martabat wanita. Kaum wanita di dalam Islam diberi kehormatan yang sewajarnya. Kehormatan mereka tidak boleh disinggung dan tidak boleh diumpat. Mereka juga tidak boleh diintip atau digelidahi rumahnya. Maksudnya tak boleh ceroboh rumah tiba-tiba. Pendeknya, Islam memberi hak yang sama baik pada kaum lelaki atau kaum wanita tanpa sebarang perbezaan.
Seluruh larangan dan perintah Allah adalah meliputi seluruh lelaki dan seluruh wanita. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek-ngejek kaum yang lain, kerana boleh jadi kaum yang diejek-ejekkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula wanita-wanita mengejek-ngejek wanita-wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu satu sama lain, dan janganlah kamu panggil dengan gelaran yang buruk. Seterusnya, surah Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu intip-mengintip dan mengumpati satu sama lain. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang lain dan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Surah An-Nur ayat 27. Hadis Bukhari dan Muslim, setiap orang Islam diharam mencerobohi darah, kehormatan dan harta benda orang Islam yang lain. Hingga kan balasan di akhirat juga sama di antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Kaum lelaki dan perempuan di akhirat nanti akan sama rata semua. Orang kaya, orang miskin, semua dia punya darjat dia, darjat mereka semua sama je. Darjat kita lah. Firman Allah, maka Tuhan mereka telah memperkenankan permohonan itu dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik kaum lelaki atau kaum wanita. Surah Al-Imran ayat 195. Kaum lelaki dan kaum wanita diberi hak-hak yang sama untuk merealisasikan keperluan-keperluan kebendaan mereka dan kebiasaan menguruskannya, seperti hak memilik dan hak mengurus harta milik dengan bebas. Mereka sama-sama berhak untuk menggadai, memberi sewa, mewakaf, menjual dan lain-lain. Apabila kaum wanita pada akhirnya mendapat hak itu, maka mereka mendapatkannya bukanlah dengan cara yang mudah. Mereka terpaksa berjuang dengan mengorbankan akhlak dan kehormatan mereka. Mereka terpaksa menitiskan peluh, darah dan air mata untuk mendapat sebahagian dan hak-hak yang dikurniakan Islam kepada kaum wanita. Secara sukarela, bukan kerana tunduk kepada tekanan ekonomi, bukan kerana mengalah kepada pertentangan kelas di antara manusia, pertentangan keras, malah kerana Islam sedar bahawa hak itu adalah hak yang benar dan adil sejak azali lagi. Juga kerana Islam ingin merealisasikan hak yang benar dan adil itu di alam kenyataan, bukan di alam impian atau alam ideal. So kat sini perempuan ini dikira perempuan mempunyai martabat yang tinggi. Kehormatan wanita perlu dijaga. Kesimpulannya, Islam memandang berat kepada kecenderungan semula jadi dan kepada keperluan-keperluan masyarakat pada ketika Islam menentukan tugas-tugas tertentu kepada golongan wanita. Jika dilihat, agama telah memberi hak persamaan kepada golongan lelaki dan wanita baik dari segi teori dan praktikal dalam syariat. Akhir sekali, sebetulnya apa yang berlaku dan dialami wanita Islam sekarang berpunca daripada faktor ekonomi, sosial dan psikologi yang harus diteliti dan diamati. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Iman Najwa binti Ifam Rushidi. Nombor matrik D 193111907. Tajuk saya ialah Islam dan Zakat. Pada zaman dahulu, kaum komunis dan konco-konco penjajah telah mengejek sistem zakat. Mereka telah salah mengerti dan punca kesilapan mereka yang paling besar ialah kerana mereka menyangka bahawa zakat itu merupakan satu sedekah atau satu pemberian secara ihsan dari orang kaya kepada orang miskin. Jika mereka berfikir dengan akal yang waras, tentulah mereka dapati bahawa gambaran zakat yang sebenar tidak begitu. Kerana dari segi logik, apabila dikatakan sedekah atau pemberian secara ihsan, dengan sendirinya ia bererti bahawa pemberian itu merupakan satu pemberian sukarela yang tidak diwajibkan oleh pemerintah atau undang-undang. Sedangkan yang sebenarnya zakat bukan sedekah, malah ia merupakan satu pembayaran
yang diwajibkan oleh undang-undang. Dan mana-mana pihak yang menunjukkan keengganan untuk membayar zakat, mereka akan ditentang oleh negara dengan kekuatan senjata dan jika perlu, mereka halal dibunuh kerana mereka dianggap sebagai kaum murtad. Jika zakat itu sedekah atau satu pemberian secara ihsan, tentulah tindakan-tindakan sedemikian tidak akan berlaku. Zakat dari segi kacamata kewangan, ia merupakan satu sistem cukai berperaturan yang pertama kali di dalam sejarah dunia. Sedangkan sebelum ini, cukai hanya dikenakan ke atas orang ramai mengikut sesuka hati pemerintah dan jumlah cukai yang harus dipungut bergantung kepada sejauh mana keperluan kewangan yang dikenaki oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan peribadi mereka sahaja. Di samping itu, bebanan membayar cukai selama-lamanya lebih banyak dipikul oleh orang-orang miskin dari orang-orang kaya atau hanya dipikul oleh orang-orang miskin sahaja. Tetapi apabila lahirnya Islam, pungutan zakat atau cukai telah diatur dengan kadar-kadar tertentu sahaja dan tidak boleh lebih daripada itu jika negara berada dalam keadaan normal. Di samping itu, Islam membebankan kewajipan membayar zakat ke atas orang-orang kaya dan orang-orang sederhana kaya sahaja. Sedangkan orang-orang miskin dibebaskan dari kewajipan itu. Inilah hakikat zakat yang pertama yang harus diingati ketika memperkatakan tentang zakat. Hakikat yang kedua ialah pembahagian hasil pungutan zakat kepada orang-orang miskin haruslah diselenggarakan oleh negara, bukannya oleh orang kaya. Apa yang dikatakan Baitul Mal dalam Islam tidak lain melainkan samalah dengan Kementerian Kewangan yang mengumpulkan seluruh hasil pendapatan negara dan mengaturkan anggaran-anggaran perbelanjaan bagi setiap jabatan kerajaan. Seandainya negara menyalurkan hasil-hasil zakat untuk membantu orang-orang memerlukan pertolongan yang tidak dapat bekerja atau mempunyai punca pendapatan hidup yang cukup, maka pemberian itu bukanlah berarti sedekah atau pemberian secara ihsan yang menjatuhkan kehormatan orang-orang yang memerlukan pertolongan itu. Sebagaimana tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa pegawai-pegawai yang bersara yang menerima pensyen dari kerajaan dan buruh-buruh yang mendapat faedah dari rancangan keselamatan sosial sebagai pengemis-pengemis yang hidup dengan ihsan dan sedekah oleh orang-orang kaya. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak dan orang-orang tua yang tidak berdaya untuk bekerja yang mendapat bantuan-bantuan kerajaan. Tentulah tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa kehormatan mereka telah terguris kerana menerima bantuan itu sebab pada dasarnya negara adalah berkewajipan untuk melakukan tugas-tugas perikemanusiaan. Dalam hubungan ini, Islam dapat berbangga kerana telah mempelopori sistem keselamatan sosial ketika negeri-negeri Eropah sedang hidup di dalam zaman kegilitaan lagi. Tetapi sudah menjadi kebiasaan setengah orang berfikir bahawa mana-mana sistem barat adalah lebih baik nak dibandingkan dengan mana-mana sistem Islam yang dikatakan lapuk dan mundur. Hakikat ketiga, seandainya keadaan hidup orang ramai di permulaan Islam itu memerlukan orang-orang miskin di waktu menerima zakat dalam bentuk wang tunai atau mata benda, namun cara yang sedemikian bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayar zakat yang dinaskan oleh Allah. Malah, di sana tidak ada nas yang menegah agar zakat itu dibayar kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam bentuk sekolah-sekolah percuma untuk kanak-kanak, hospital percuma untuk perubatan, kesatuan kerjasama yang memberi punca kehidupan mereka, kilang-kilang dan yayasan yang memberi pekerjaan kepada mereka dan sebagainya dari badan-badan dan rancangan-rancangan perkhidmatan sosial yang wujud di zaman moden ini. Pemberian zakat dalam bentuk wang tunai tidak perlu dikeluarkan melainkan kepada orang-orang yang tidak bekerja dengan sebab sakit, tua atau masih dalam usia kanak-kanak. Sedangkan orang-orang yang lain dari mereka bolehlah menerima zakat dalam bentuk pekerjaan dan perkhidmatan. Keempat, masyarakat Islam sama sekali tidak bertujuan untuk selamanya mewujudkan golongan fakir miskin
yang semata-mata hidup dengan harta zakat. Masyarakat Islam pernah sampai pada zaman kemuncaknya yang ideal pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat dipungut tetapi pegawai pemungut tidak menemui orang miskin untuk dibagikan harta zakat yang dipungut. Seterusnya, sedekah ialah harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya secara derma atau ihsan. Pemberian sedekah memanglah dipersetujui dan digalakkan oleh Islam. Di samping itu, pemberian sedekah dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara seperti memberi bantuan kewangan kepada ibu bapa, kaum kerabat dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sedekah juga dapat dilakukan dalam bentuk perkhidmatan yang baik dan kata-kata yang manis. Dalam hubungan ini, tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa seseorang yang membantu keluarganya bererti menyinggung perasaan dan kehormatan mereka. Malah, pemberian itu merupakan satu tanda kasih sayang, simpati, perpanduan dan timbang rasa. Tidak akan menyebabkan mereka terasa tersinggung. Memberi sedekah atau derma kepada orang-orang miskin dalam bentuk mata benda atau mata wang tunai samalah dengan pemberian zakat dalam bentuk mata sesuai dan dapat diterima di waktu itu sebagai satu cara yang baik untuk membantu orang-orang yang melarat dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Tetapi, cara pemberian sedekah yang seperti itu bukanlah merupakan satu-satunya jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT hingga tidak boleh diubah atau dielakkan lagi. Malah, pemberian sedekah itu dapatlah dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Ia boleh disalurkan dalam bentuk derma-derma kepada pertubuhan atau yayasan kebajikan masyarakat atau dalam bentuk bantuan kepada kerajaan Islam bagi mencukupi keperluan kewangannya untuk menjalankan projek-projek pembangunannya. Dalam satu aspek yang lain, pemberian sedekah sama dengan pemberian zakat, iaitu selama adanya golongan fakir miskin dalam masyarakat, selama itu mereka akan dibantu dengan segala cara. Tetapi ia bukanlah bererti masyarakat Islam harus selamanya mempunyai golongan fakir miskin. Kerana satu hakikat yang patut kita peringatkan di sini ialah Islam tidak pernah menganjur rakyat menggantungkan hidup mereka kepada sedekah dan derma. Islam memperjuangkan dasar bahawa kerajaan harus menjamin kehidupan rakyat yang tidak mampu bekerja dan tugas itu tidaklah dilakukan dengan motif sedekah dan derma. Malah, kerajaan dalam Islam adalah ditugas mengadakan pekerjaan-pekerjaan kepada setiap rakyat yang mampu untuk bekerja. Terdapat beberapa prinsip kesedaran Rasulullah, iaitu mengadakan pekerjaan kepada lelaki yang tidak berpekerjaan dan mengambil langkah tertentu untuk mengadakan pekerjaan mengikut keadaan dan keperluan zaman. Jabatan Baitul Mal dan Perbendaharaan negara akan membantu sehingga keadaan pulih. Oleh itu, orang Islam harus bersikap budiman terhadap diri, orang ramai dan negara. Sekian dari saya. Terima kasih.